Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Khabar semua? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sekarang sedang menyaksikan rancangan Fulus bersama Affin Islamic Bank. Saya hos anda pada malam ini, Affin Islamic Syauqi. Ya. Dan bersama kita adalah kumpulan pemuzik jalanan yang memanggilkan diri mereka 30 sen, ya. 30 sen? Kenapa 30 sen? Murah-murah saja, bang. Murah-murah saja. 30 sen kerana sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ya, hari ini kita akan memperbincangkan tentang fulus. Semua nak tahu pasal fulus? Okey, teruskan bersama kami kerana kita akan memperbincangkan tentang perbankan Islam dan juga permasalahan kewangan kita seharian, ya. Teruskan menyaksikan Fulus. Tahu kita fulus adalah wang, kan? Tapi bagaimanakah fulus ni boleh membuat hidup kita lebih baik ataupun lebih tak baik? Untuk membantu kita menjawab soalan-soalan mengenai perbankan Islam dan juga ni yang paling utama sekali ni, fulus ni apa? Apa kata kita menjemput sekarang ni Yang di-Pertua Yadim dan Penasihat Syariah Affin Islamic Bank, Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dusuki. Assalamualaikum. Apa khabar? Dok, boleh panggil Dok Boleh. Dok, apa ni fulus ni apa? Apa dia fulus ni sebenarnya? Ya, macam sudah Afli sebutkan tadi, fulus adalah wang. Baik. Dan wang ni boleh menentukan kita ke syurga, boleh menentukan kita ke neraka. Betul. Sebab itulah Nabi pun sebut antara perkara yang terawal untuk kita ditanya waktu kita mati nanti, 4 perkara. Baik. Dan Allah akan tanya 2 perkara berkenaan dengan fulus. Min aina akhazal mal wa fima anfaqahu. Daripada mana kamu dapatkan duit ini dan ke mana kamu belanjakan. Perbankan Islam. Apakah dia perbankan Islam? Macam mana dia berbeza dengan bank-bank lain? Adakah perbankan Islam ni kita kena masuk bank, kita cakap Assalamualaikum? Apakah dia yang menjadikan dia perbankan Islam? Berbeza dengan perbankan lain dan mungkin sedikit sebanyak mengenai sejarah dia. Kalau kita bercakap soal wang, kita kena pastikan wang itu daripada mana sumbernya ataupun di mana dia nak dibelanjakan. Bank Islam pun begitu juga. Dia berbeza dengan bank konvensional kerana wang yang diperolehi untuk membiayai segala aktiviti-aktiviti bank Islam mestilah daripada sumber yang halal. Okay. Dan juga cara nak dibiayai juga, cara nak melabur pun mesti halal. Jadi kedua-duanya mesti penting, iaitu mematuhi prinsip syariah. Dari segi sejarah, perbankan Islam ni bila wujudnya sebenarnya? Kalau kita tengok dalam konteks Malaysia lah, sebenarnya seawal tahun 1947. Kerana waktu itu ada seorang ayah kepada Mustafa Ma'ruf, pelakon kita. Nama dia Zakaria Ma'ruf. Ma'ruf Zakaria. Zakaria Ma'ruf. Dia pernah mencadangkan untuk menubuhkan sebuah bank kerana dia melihat orang Melayu Islam pada waktu itu tak mahu simpan duit dalam bank. Kerana kebanyakannya simpan bawah bantal, bawah rumah. Mana tahu ni? Sama. Sebab itulah pada waktu itu disebut dalam akhbar-akhbar waktu itu, akhbar majlis, interview dengan beliau nak tubuhkan bank yang mana bebas daripada riba. Kerana isu yang utama dalam bank konvensional ini adalah isu riba. Kerana riba itu diharamkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran ada 13 tempat di mana Allah menyebut secara keras siapa yang mengambil riba, Allah dan Rasul akan isytihar perang. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, dalam surah Al-Baqarah. Zaman Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ke perbankan Islam? Ada ke macam bentuk perbankan Islam? Soalan yang baik. Sebenarnya zaman Nabi tidak ada. Sebab bank ini adalah inovasi zaman sekarang. Tetapi prinsip-prinsip dari segi transaksi, dari segi urus niaga,
Baik. Itu sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi. Sebab itulah kita kena faham. Apa juga urus niaga berkaitan dengan Islam ini, dia terkandung dalam apa yang disebut dalam disiplin dipanggil muamalah. Kita ada ibadah, kita ada muamalah. Ibadah ni secara umumnya antara hubungan kita dengan Allah. Itu soal semayang, puasa, zakat. Muamalah adalah disiplin keilmuan Islam yang melibatkan soal hubungan manusia sesama manusia. Jadi dalam aspek muamalah ini, sejak zaman Nabi pun disebut soal prinsip-prinsip utama yang perlu ada. Contohnya, jangan menipu dalam kita berurus niaga, mesti amanah, jangan makan riba, buat secara dengan jujur dan sebagainya. Jadi prinsip-prinsip itu sampai hari ini. Begitu juga dengan kontrak-kontrak dan juga amalan-amalan dalam perniagaan. Apakah akad yang nak digunakan dalam jual beli, dalam sewa, dalam melabur, dalam mengurus hartanah dan sebagainya. Ini sudah pun ada prinsip-prinsipnya dalam syariah. Kerana semua ini mesti bebas dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk riba, termasuk elemen-elemen yang tidak adil seperti menipu dan sebagainya. Okey. Jadi macam mana bank-bank untung, bank-bank Islamik ni untung? Macam kita terfikir, jangan jawab dulu. Sekarang ni kita akan pergi keluar dan bertanya dengan orang-orang di luar, diorang faham ke tidak tentang perbankan Islam ni? Mari kita bersama orang-orang di luar. Saya tak apa nak tahu pasti sangat perbankan Islam ni, tapi apa yang saya tahu dari segi faedahnya agak rendah. Sistem perbankan yang mengamalkan syariat-syariat Islam. Perbankan Islam ni dia punya profit rate dia agak kekal, fix sepanjang tahun. Baiklah dok, itulah dia pendapat orang di luar. Ada yang macam faham, ada yang macam confuse ayam tu macam macam kan kita pun ada yang saya rasa macam inilah secara amnya mungkin ramai yang kata apa beza je sebenarnya ni kan, macam adakah ini perbezaan dari segi terma saja, apa beza dia kan, pasal perbankan konvensional dengan perbankan Islam. Tolong jawab dok soalan tu. Ya, sebenarnya isu perbezaan ni memang sejak zaman Nabi lagi. Sebab waktu Allah mengharamkan riba tu pun orang Arab pada waktu tak boleh terima hakikat. Dalam Al-Quran disebut waqalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka berkata, apa bezanya riba dengan dia dalam bahasa Arab profit ni panggil ribah. Riba dengan ribah. Riba tu haram, ribah ini profit yang okey. Tetapi Allah kata wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah mengharuskan jual beli dengan adanya keuntungan tetapi mengharamkan riba. Apa bezanya? Sebab itulah dalam bank-bank Islam dia tidak menggunakan akad ataupun kontrak pinjaman. Dia tidak pinjam. Dia apa yang dia buat, kalau nak beli rumah, kita beli dan kita jual. Jual boleh pada harga yang lebih tinggi dan di situ ada keuntungannya. Jadi apa yang saya baru dengar tadi, bank Islam beli dulu rumah tu, lepas tu jual balik kat saya. Betul. Itulah dia. Tapi pasal jual tu ada untung sikit. Betul. Itu antara contohnya. Sebab itulah bank Islam tidak macam bank konvensional. Bank konvensional ni setiap perkara berasaskan kontrak loan, pinjaman. Tetapi bank Islam ni dia boleh guna kontrak jual beli, dia boleh guna kontrak sewa, dia boleh guna kontrak apa disebut sebagai musyarakah perkongsian, dia boleh menggunakan kontrak rohan kan dan sebagainya. Sebab itulah khazanah muamalah Islam ni cukup besar. Sebab itu Nabi dah amalkan benda ni, cuma macam mana kita nak aplikasikan dalam konteks perbankan. Betul. Okey, cantik tu. Kita akan bagi Dr. rehat sekejap dan kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Fulus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to brothers and sisters. Great to be with you, announcing a new season of reflections here at TV Al Hijra, reflecting on some new chapters of the Quran. Allah says, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Will they not think and ponder on the Quran? This year, number 1, Surah Al-Mulk, a chapter that can teach us how to be safe from the punishments of the grave. Number 2, Surah Al-Muzammil, a chapter that helps us learn how to build spiritual capacity. Number 3, Surah Al-Insan, a chapter that helps us work for the hereafter. And Surah Al-Saf, a chapter that teaches us how to lessen the fissure between words and deeds and work together in a group as an ummah. Right here, TV Al Hijra, Reflections, new season. Want to see you all. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita dalam rancangan Fulus, ya. Tadi kita dah tahu sedikit sebanyak tentang topik hari ini, iaitu perbankan Islam, ya. Bersama-sama kita hari ini kita ada seorang tetamu yang agak hebat di dalam dunia perbankan Islam ini. Beliau merupakan CEO Affin Islamic Bank, iaitu Encik Kamarul Arifin Muhammad Jamil. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar baik, alhamdulillah. Okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Fulus ni. Pasal banyak soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada Cik Kamarul sekarang ni. Kan? Di antara soalan yang pertama sekali, kenapa kita memerlukan perbankan Islam dalam hidup kita? Kenapa? Betul. Sebenarnya ini soalan yang sangat menarik sebab dulu pun saya pun datang daripada conventional banking. Betul. Jadi bila saya diberikan tugas untuk menjadi CEO sebuah Islamic Bank, saya pun terfikir, kenapa kita perlukan Islamic Banking? Kalau kita yang ada duit ni sikit, kita nak tengok mana kita nak laburkan duit. Kalau kita yang tak ada duit ni sikit, ya ada duit je tu, ya tak ada duit kat sini. Kalau kita yang tak ada duit ni sikit, kita banyak keperluan harian. Betul. Kita nak beli kereta, kita nak beli rumah, kita nak kahwin, betul. Kita nak bila buka perniagaan, betul, untuk membeli penyelesaian pada masyarakat in general, khususnya masyarakat Islam, untuk melakukan perbuatan muamalah mereka secara halal dengan dibenarkan oleh syarak. Saya nak tanya tentang riba, boleh tak? Okey. Riba ni haram di sisi Islam. Dan untuk penerangan orang di rumah, riba ni bukan duduk bersila tu tau, yang ada duduk anak berletak atas tu. Bukan kan? Itu bukan riba, itu riba. Riba dan rebeh adalah keuntungan. Keuntungan. Rebeh, riba. Dalam perbankan Islam tak ada riba. Langsung. Tidak kan? Untuk kita jelaskan, dan bukan sekadar penukaran nama interest menjadi benda lain. Dalam perbankan Islam ni, wang itu hanyalah medium of exchange ataupun satu bentuk wahana untuk bertukaran. Perantaraan atau pertukaran. Baik. Jadi wang tak boleh buat duit daripada wang. Saya rasa ada pemahaman yang juga, riba ni. Jadi kita tengok apa yang orang luar tu cakap. Mari kita bersama di luar sana. Sebenarnya bank Islam ni dia punya bezanya ada akad je lah. Islamic banking untuk semua pun boleh. Bukan saja untuk orang Islam saja. Semua orang boleh. Konvensional pakai interest kan. Apa yang saya tanya soalan dan mereka boleh jawab kepada saya bagaimana berkenaan faedah, interest rate. Kita ada akad jual beli. Itu pendapat orang-orang di luar tadi. Dr. Ashraf rasa boleh sambung sikit tentang riba ni? Kita harus faham. Dia prinsip dalam Islam ni, bila berkenaan dengan muamalah ni, dia hukum dia agak fleksibel. Agak, orang kata apa bahasa Melayu? Anjal. Sebab hukum dia al-aslu fil asya' ibaha. Setiap perkara yang berkaitan dengan transaksi ini dihalalkan, diharuskan, kecuali hatta yadulla dalila ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang jelas mengharamkannya. Baik. Sebab itu dalam aktiviti perbankan, aktiviti mengurus kewangan ini, Islam itu mudah. Dia hanya mengharamkan 3 perkara utama, iaitu pertama, jangan ada riba. Baik. Yang kedua, jangan ada sesuatu yang boleh menimbulkan pertelingkahan, gharar, yang disebut dalam bahasa Arabnya. Dan yang ketiga, jangan ada tindak tanduk yang boleh menyebabkan tidak berlakunya perlakuan adil. Baik. Contohnya menipu dan sebagainya. Baik. Kalau kita tidak ada unsur-unsur ini, setiap apa yang kita laksanakan itu dihalalkan, dibolehkan. Riba ni ada 73 jenis. Baik. Dosa yang paling kecil daripada 73 ni seperti kita berzina dengan ibu kandung sendiri. Untuk memperbetulkan sebagai kita lah, sebagai orang Islam nak mengikut syariah kembali, apa yang boleh kita lakukan? Sebab tu kita perlukan program Fulus ini. Sebab kita perlu menyedarkan orang di luar sana bahawa riba ni haram. Kita perlu pergi kepada perbankan-perbankan Islam hari ini untuk pergi melaksanakan amalan muamalah kita secara Islam. Nak beli rumah, pembiayaannya dengan cara akadnya dengan cara yang betul, transaksi dengan cara yang betul, nak beli rumah pun dengan cara yang sama. Cik Kamarul sekarang ni CEO Affin Islamic Bank, betul? Ada tak ramai orang yang kata, okey, saya punya loan ni daripada conventional bank, saya nak tukar kepada Islamic. Boleh ke benda tu dilakukan? Adakah itu satu... saya rasa ramai orang akan bertanya benda ni. Saya rasa fenomena ni memang sudah ada. In fact, benda ni memang digalakkan.
untuk membina daripada akaun-akaun konvensional kepada akaun-akaun Islamik. Apa yang lebih tertarik juga, orang-orang bukan Islam juga tertarik dengan perbankan Islam. Disebabkan oleh ciri-ciri yang mana Dr. Ashraf sebutkan sebentar tadi. Dia dari segi kontraknya amat jelas. Kita tahu apa yang kita masuk, telus. Dan kita tahu apa kita punya tanggungjawab dari segi kontrak itu. Ini yang disebut akad tadi ya? Ini yang disebut akad. Okey, akad ni adakah ia berbeza dengan akad nikah? Adakah ia macam mana? Apa saja dipanggil akad? Akad ni sebenarnya kontrak. Kontrak ya. Maknanya konvensional pun ada kontrak juga. So akad nikah ni kontrak kahwin lah. Ya. Baik. Tetapi bukan sekadar kontrak saja. Kontrak itu ada di sana tanggungjawab, ada di sana risiko tersendiri, ada di sana hak-hak yang kita harus faham. Baik. Begitu juga dalam kontrak ataupun akad jual beli antara bank dengan pelanggan. Di sana ada tanggungjawab bank, ada tanggungjawab pelanggan. Pelanggan kena bayar balik apa yang dia hutang tadi. Tetapi bank juga ada tanggungjawab dia untuk memastikan kontrak itu dapat berjalan dengan baik. Okey, Cik Kamarul. Apa pula keistimewaan perbankan Islam ni sehingga seperti yang saya dengar pengguna-pengguna bukan Islam dah meningkat sangat-sangat sekarang ni. Apa cerita ni? Kalau dilihatkan contohnya di Afin pun dari segi pendepositnya sebanyak 48% daripada pendeposit dari segi jumlah kewangan tu adalah bukan Islam. Kenapa peningkatan ini didapati naik dengan sebegitu banyaknya? Ia adalah disebabkan oleh ciri-ciri kontrak perbankan Islam. Saya bagi satu contoh. Ada satu insiden di sebuah cawangan bank saya, yang mana cawangan itu konvensional. Pelanggan yang datang tu pelanggan Cina, yang berbangsa Cina, dan dia pun jumpa manager yang berbangsa Cina. Dia minta kan perbankan Islam untuk membeli rumah. Jadi bila ditanya kepada dia kenapa dia mahukan skim perbankan Islam daripada perbankan konvensional, dia kata dia faham tentang ciri-ciri perbankan Islam. Yang dimasuk antara dia dengan pihak bank adalah kontrak yang nilainya tetap. Dia ada dua faktor utama. Pertama, dari segi harga adalah kompetitif. Maknanya konvensional dengan Islamik kompetitif. Tetapi kelebihan Islamik, selain berkompetitif, harganya tetap. Saya nak jual handphone saya kepada Aflin. Saya tak boleh kata, saya jual tapi harga ni nanti kita tengoklah harga pasaran. Kalau dia naik, dia naik. Kalau dia turun, turun. Tak boleh. Kalau hutang kita dah setuju, saya jual pada harga 100. 100 itulah yang akan Aflin, saya terbelit Aflin dengan Afin. Tak apa. Doa. Kena bayar balik RM100. Tak boleh berubah. Betul. Itu prinsip asas. Sebab itu asasnya adalah kontrak yang Islamik ini perlu jelas. Bebas daripada riba, bebas daripada gharar, ketidakpastian. Baik. Kita akan jumpa sekali lepas ini di dalam rancangan Fulus. Yang kum din, hukum dia din. Nabi mana ajar pakai batu? Siapa yang ajar? Husain tak pernah pakai batu. Orang-orang Melayu khususnya banyak kekosongan. Kosong. Tidak ada pengisian yang sempurna. Saksikan segala kupasannya dalam Isu Akidah, Rabu jam 9 malam. Kami Dedah Demi Akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, bersempena dengan bulan haji, bulan tetamu Allah mengunjungi Baitullahil Haram, maka 30 minit Ustaz Don tidak mahu ketinggalan. Kami tak mahu ketinggalan daripada meraihkan kegembiraan, kenikmatan dan keseronokan orang yang mengerjakan ibadah haji. Maka dengan itu saya dengan rendah diri minta izin kepada semua, boleh tak kita berhenti saat pengajian tajwid kita meraihkan dengan ibadah haji, okey? Jadi untuk pertemuan akan datang, kita akan teruskan lagi pembelajaran berkaitan dengan haji, ihram, tawaf, sa'i dan sebagainya. Hanya di TV Al-Hijrah, segalanya bermula di sini.
Anda masih lagi bersama saya Aflin Syauqi dalam rancangan Fulus bersama Affin Islamic Bank, dan bersama kita ada Encik Kamarul dengan Dr. Ashraf. Dan hari ini kita tadi dah berbincang tentang perbankan Islam, dan di dalam perbankan Islam ni banyak terma-terma dia yang mungkin berbeza dengan istilah-istilah berbeza daripada perbankan konvensional. Okey, katalah saya nak simpan duit dalam fixed deposit di perbankan Islam, saya pergi ke akaun pelaburan. Mudarabah. Okay. Bukan mudah rebah. Mudarabah. Kalau mudah rebah tu suspend nak simpan duit kat situ. Kan? Okey, kalau macam jadi yang macam saya dengar wadiah ni semua akaun-akaun lah. Ya. Jadi yang paling penting sekarang ialah, bagi saya istilah tu tidak penting. Ia dalam syariah pun istilah tidak penting. Yang pentingnya ialah kita tahu bila kita simpan itu bank Islam, dia akan pastikan bahawa cara penggunaannya adalah dengan cara pelaburannya yang secara halal. Mana dia tidak akan masuk dalam bidang-bidang yang diharamkan. Cara dia membiayai pun cara yang halal. Jadi kita sebagai orang Islam, kita rasa selesa. Maknanya apa juga duit yang kita simpan itu dijamin halal. Cantik. Ada cok syariah compliant. Okey, saya ada lagi satu soalan yang agak best, tapi sebelum saya tanya soalan yang best tu, apa kata kita tanya, saya rasa ada di antara penonton-penonton kita di studio yang ada soalan. Ada siapa ada soalan? Boleh doktor terangkan apa itu macam mana akad itu dilaksanakan dalam bank? Ya, seperti mana yang ada Tok Gadi di situ. Tak perlu ada Tok Gadi, tak perlu ada saksi. 4 orang tak payah. Tapi akad yang seperti mana saya katakan, dia kontrak. Akad ni dia boleh dalam bentuk kertas. Dalam bank Islam kita sebenarnya tidak ada mazhab. Kerana kalau kita ikut Imam Syafi'i secara khusus, Imam Syafi'i dia kata akad ni hanya halal sekiranya ijab dan kabul, maknanya kita bercakap secara lafaz. Aku terima dan aku jual, aku beli. Maknanya kena cakap. Kalau tak cakap, tak sah lagi. Betul. Maknanya kalau yang buat kontrak secara bertulis itu tidak cukup keabsahannya. Tapi dalam konteks bank Islam ni, kita tak ikut mazhab Syafi'i semata-mata, kita ikut majoriti. Majoriti kata kalau kita dah tulis dalam kertas ataupun secara transaksi, itu pun dah kira akad. Kalau kita nak ikut Imam Syafi'i, nanti ATM machine pun kita masuk kad tu mesti aku terima. Kalau jual aku kena duit. Aku terima duit. Betul. Bank pula kena kata aku keluarkan duit. Jadi itu maknanya itu kedinamikan syariah dan juga Islam itu. Islam bukan untuk menyusahkan manusia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kata Allah tidak menjadikan sesuatu menjadikan bebanan kepada umat Islam ataupun hamba-Nya. Baik. Soalan seterusnya. Saya biasa mendengar orang berkata yang perbankan Islam ni lebih mahal. So adakah ia benar? Kenapa you suka dengar orang kata-kata ni? Betul ke? Silakan. Sebenarnya dari segi pricing tak ada perbezaannya. Pricing ni semua bank dia nak mendapatkan keuntungan. Dari pricing ni memang mengikut faktor pasaran semasa. Jadi memang bank-bank Islam ni dari segi competition, dari segi persaingan dia harus match dengan orang lain juga. Kalau tidak, siapa juga nak datang pada bank Islam? Kalau kita tengok bank Islam dengan bank konvensional, kita kena jalan lah. Kita ada 17 bank Islam, kita ada 6 Islamic Windows. Jadi kita boleh check satu-satu bank. Berapa rate dia. Kan? Daripada situ kita boleh compare. Sebenarnya sekarang ini saya boleh katakan sebenarnya harganya lebih kurang sama. Baik. Menjawab soalan anda? Ya. Okey, tepukan untuk anda dan doktor. Okey, doktor, saya ada satu soalan. Soalan terakhir saya nak tanya. Soalan ni soalan cepu mas kepada bank-bank yang ada konvensional dan ada Islamik. Macam mana kalau dalam bank konvensional dan Islamik, dia dua-dua sekali ada ni. Kan kita masuk duit kita ke dalam Islamik, macam mana kita tahu yang duit tu tak dicampurkan, digunakan untuk perniagaan yang macam kita katalah berriba lah, apa benda ni semua. Dalam satu bank tu, katalah dalam satu grup tu, you ada satu perbankan Islam, satu perbankan konvensional. Yang perbankan Islam, income-nya ataupun pendapatannya sememangnya terpisah daripada yang konvensional. Sebab kita ada beberapa level untuk memastikan pematuhan syariah ni di peringkat bank negara. Di dalam bank itu sendiri, saya sebagai penasihat syariah, tetapi saya dibantu oleh pegawai-pegawai syariah kita.
Dan juga sepanjang masa ada syariah audit yang akan mengaudit secara khusus setiap transaksi yang berlaku dalam bank Islam itu. Jadi soal pematuhan syariah ini menjadi keutamaan. Bahkan Aflin, akta perbankan atau kewangan Islam yang terbaru baru tahun ini digazetkan dalam parlimen. Dia sebut kalau wujud perlakuan tidak patuh syariah, sesiapa saja, Cik Kamaru, saya sendiri, siapa yang terlibat dalam bank Islam ni boleh sehingga 8 tahun penjara dan 25 juta denda. Maknanya begitu sekali aspek pematuhan syariah yang diperkuatkuasakan oleh kerajaan. Ya, makin ketat. Wow, banyak betul informasi kita hari ini ya. Tapi memang boleh berborak sampai 2-3 jam lagi rasanya kalau nak bercerita pasal Islamic banking ni. Tapi rasa saya cukuplah setakat ini, kalau tidak nanti kan cair pula otak. Okey. Dan saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tamu kita, CEO Affin Islamic Bank, Cik Kamaru, terima kasih. Sama-sama. Dan Dr. Ashraf, terima kasih banyak. Dr. Ashraf akan bersama kita tiap-tiap minggu untuk memperbincangkan tentang permasalahan perbankan Islam dan juga masalah-masalah kewangan kita seharian yang mungkin tak tahu macam mana kita nak atasi. Okey? Dan kepada anda semua yang berminat untuk memenangi hadiah, anda boleh pergi ke www.tvalhijrah.com/ jangan backslash, nanti kan jadi benda lain, /fulus, dan anda ada berpeluang untuk menjawab soalan-soalan kuis di sana di mana anda boleh memenangi hadiah-hadiah. Ya, dan sekali lagi saya ingin nak bagi tahu tentang topik minggu hadapan. Minggu hadapan kita ada satu topik menarik, Doktor. Topik dia berjudul gaji pertamaku, ataupun seperti isteri saya suka panggil, your money is my money. Okay? Jadi kita jumpa lagi dalam rancangan Fulus minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih-putih melati, merah-merah gemilang. Siapa yang baik hati pasti ku teringat. Siapa bilang aku seperti dia? Siapa bilang aku cintai dia? Sesungguhnya aku tak benar-benar cinta, kerana kau tak seperti melati. Kalau ada hitam pasti ada putih. Jika hatimu gelap tak mungkin bersih. Tak usah